teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Solo. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Nur Hazatun Nadia, Nur Nazirah dan Adli Nur Sofia. Bagi pengenalan, ekonomi neoklasik Solo menurut Ona Korea dan Al-Layan 2019, pertumbuhan ekonomi terutamanya didorong oleh faktor eksogen seperti pengumpulan modal dan kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan endogen yang dibangunkan sebagai tindak balas terhadap kelemahan dan kekurangan model Solo neoklasik berpendapat bahawa pertumbuhan ekonomi jangka panjang kebanyakannya dipengaruhi oleh faktor endogen seperti modal insan dan penyelidikan dan pembangunan. Bagi endogenous Roma, menurut Omedoro 2019, pelaburan dalam modal insan, inovasi dan pengurusan pengetahuan memainkan peranan penting dalam memupuk pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan kemiskinan di negara. Teori pertumbuhan endogen Roma juga dikenali sebagai teori pertumbuhan baru, mencabar model pertumbuhan neoklasik tradisional dengan menekankan peranan faktor endogen terutamanya modal insan dan inovasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Seterusnya, perbincangan isu 1. Jelaskan persamaan dan perbezaan faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang menurut teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Solo dan teori pertumbuhan endogenous Roma. Persamaan kedua teori ini ialah kemajuan teknologi merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bagi perbezaan, menurut ekonomi neoklasik Solo, faktor penentu utama adalah modal dan tenaga kerja, manakala bagi endogenous Roma, faktor-faktor dan proses pengeluaran adalah seperti peningkatan pulangan ataupun perubahan teknologi. Yang kedua, kemajuan teknologi dianggap faktor eksternal yang tidak berubah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang menurut neoklasik Solo. Manakala teknologi yang digunakan adalah tidak konstan dan sentiasa berubah kerana bersifat endogenous menurut endogenous Roma. Dan faktor perbezaan yang terakhir ialah kemajuan teknologi ini difokuskan dalam menghasilkan mesin dan peralatan baru bagi tujuan pengeluaran, manakala menurut endogenous Roma, ia menggunakan modal manusia sebagai sumber utama pencetus teknologi baru bagi menerusi pengetahuan dan inovasi. Perbincangan isu 2. Berdasarkan teori pertumbuhan endogenous Roma, jelaskan mengapa sesebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi dengan pantas, manakala sesetengah negara yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Untuk perbelanjaan R&D, negara China menduduki tempat pertama iaitu perbelanjaan sebanyak USD 499,099 juta, diikuti dengan negara Jepun dan Korea Selatan iaitu masing-masing mencatatkan sebanyak USD 170,900 juta dan USD 90,980 juta. Malaysia menduduki tempat ke-6 yang mencatatkan perbelanjaan sebanyak USD 10,459 juta. Negara China mencatatkan perbelanjaan paling tinggi kerana mereka menganggap bahawa penyelidikan asas dan penerokaan perintis adalah pelajaran terbesar yang perlu dilaksanakan. Mereka cuba untuk mengurangkan kebergantungan dengan industri berat yang bergaji rendah di samping membangunkan pelbagai kaedah mesra alam untuk merangsang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan rantaian global. Dalam masa yang sama, China juga membuat pelaburan tinggi dalam menguasai industri seperti tenaga nuklear yang boleh diperbaharui. Malaysia pula masih berdiri kedudukan ke-6 kerana Malaysia masih lagi merupakan sebuah negara membangun. Kerajaan perlu memberi fokus dalam memberikan insentif kepada syarikat awam dan swasta supaya mereka dapat menjalankan lebih banyak penyelidikan dan pembangunan bagi memudahkan penjanaan idea dalam menambah baik industri semikonduktor di Malaysia. Seterusnya adalah pekerja R&D. Malaysia menduduki tempat yang ke-27 daripada 32 buah negara itu mencatatkan sebanyak 5.48 ribu tenaga buruh. Denmark menduduki tempat pertama dalam bilangan pekerja R&D iaitu seramai 20.83 ribu orang tenaga buruh. Seterusnya diikuti dengan Luxembourg iaitu 18.5 ribu orang tenaga buruh. Dan tempat ketiga diduduki oleh negara Finland iaitu seramai 18.21 ribu tenaga buruh. Menurut model Roma, terdapat dua jenis pekerja iaitu buruh yang bekerja dan buruh yang menghasilkan inovasi. Kadar perkembangan teknologi hasil daripada penyelidikan dan pembangunan menyebabkan bilangan kedua-dua jenis tenaga buruh adalah tinggi di Malaysia. Akan tetapi, negara Denmark memiliki jumlah tenaga buruh paling tinggi kerana Denmark memerlukan bilangan tenaga buruh yang banyak untuk menjalankan teknologi yang telah dicipta serta buruh yang akan menghasilkan inovasi baharu bagi meningkatkan lagi penyelidikan dan pembangunan
pembangunan di Denmark di samping dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Saya Nurharatul Nadia, nombor matris A187 akan membentangkan bagi tahap pendidikan dan juga kadar pertumbuhan ekonomi. Bagi tahap pendidikan, menurut Rajah, negara Hong Kong mempunyai tahap pendidikan tertinggi dan terbaik dengan peratusan perbelanjaan 50.9%, diikuti negara Malaysia di tempat kedua berjumlah 42.6% dan tempat ketiga ialah negara Myanmar iaitu 21.2%. Negara tercorot dalam aspek ini adalah negara Vietnam dengan peratusan 5.3%, negara China 7.2% dan Korea Selatan berada di tempat 3 terakhir iaitu 8.5%. Negara Hong Kong berada di tempat pertama kerana sistem pendidikannya berpandukan sistem di England, terutamanya di peringkat pendidikan tinggi, dan bahasa yang digunakan adalah pertuturan Cantonese, penulisan bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Dan negara ini juga mula mengadaptasi bahasa Mandarin dalam kalangan pelajar selepas bahasa Mandarin antara bahasa dunia yang mudah untuk meningkatkan potensial ataupun probability bagi seseorang individu. Seterusnya adalah negara ini juga melaksanakan Vocational Training Council iaitu VTC untuk individu yang tidak berjaya dalam alam persekolahan di peringkat sekolah menengah hingga umur 20 tahun dan mengadaptasi kurikulum luar negara yang hebat seperti Australia, Amerika Syarikat dan Kanada bagi program International Baccalaureate. Jadi terbukti mengapa Hong Kong berada di tempat pertama bagi tahap pendidikan, manakala negara Jepun berada di kedudukan terbawah atas faktor pengurusan tekanan dan stres yang tinggi hingga mengundang kepada kesihatan mental dan fizikal hingga menjurus kepada bunuh diri dalam kalangan pelajar. Raja seterusnya menunjukkan kadar pertumbuhan ekonomi iaitu secara keseluruhannya negara Thailand berada di tempat pertama dengan peratusan 650.7%, diikuti China 242.2% dan tempat ketiga ialah negara Malaysia berjumlah 146.1%. Di negara Asia ini juga mempunyai negara-negara tercorot dalam KDNK, antaranya adalah Jepun, Singapura dan Taiwan, iaitu Taiwan berada di tempat ketiga tertinggi. Menurut teori pertumbuhan endogenous Roma, pertumbuhan ekonomi sebuah negara bukan sahaja bertumpu pada modal ataupun buruh, tapi mengambil kira aspek inovasi dan pengetahuan. Pengasas teori ini memperjuangkan ilmu adalah barang awam yang tidak bertanding dan tidak eksklusif, iaitu pengetahuan boleh digunakan secara bersama oleh ramai tanpa faedah dan tidak mampu menghalang orang lain mengakses ilmu pengetahuan. Jadi R&D adalah antara hujah utama dalam aspek ini dalam menjana kadar pertumbuhan sebuah negara. Negara berada tempat pertama kerana terkenal dengan elemen R&D-nya iaitu Thailand 4.0 yang merujuk kepada strategi nasional yang diperkenalkan pada tahun 2016 bagi mengubah Thailand menjadi sebuah negara yang dipacu inovasi, dan Thailand bertujuan meneroka teknologi dan inovasi dalam sektor yang berpotensi. Antara selain itu juga wujudnya agensi inovasi kebangsaan iaitu NIA yang ditubuhkan bagi menjalinkan hubungan kerjasama sektor ekonomi, kerajaan dan industri. Jepun berada di tempat tercorot kerana negara ini kurang mengambil risiko dan sikap ini menghalang usaha cipta inovasi. Dan negara itu cenderung untuk mengekalkan model perniagaan sedia ada dan menumpukan penambahbaikan sahaja daripada perubahan secara radikal. Secara rumusannya, teori pertumbuhan endogenous Roma menekankan bahawa pertumbuhan ekonomi yang pesat berlaku apabila negara-negara melabur sumber dan usaha dalam pendidikan, pembangunan dan inovasi serta mewujudkan persekitaran yang menyokong pemindahan pengetahuan. Pertumbuhan ekonomi negara yang pesat atau perlahan dapat difahami melalui pendekatan teori pertumbuhan endogen Roma. Teori ini menekankan kepentingan pengetahuan dan inovasi sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negara-negara yang berjaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat cenderung mempunyai dasar yang menyokong pendidikan, pembangunan dan inovasi. Pelaburan dalam pendidikan tinggi, pusat pendidikan dan infrastruktur pendidikan juga merupakan faktor penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.